الحمد لله القائل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling kuat takwanya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan melaksanakan segala suruhannya serta meninggalkan segala larangannya. Khutbah hari ini adalah bertajuk Dadah dijauhi, keluarga dirahmati, negara harmoni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, isu dadah merupakan isu yang serius dalam negara kita kerana impaknya bukan sahaja kepada individu terlibat, malah mampu memusnahkan sesebuah keluarga, mengganggu keharmonian masyarakat dan melumpuhkan negara. Lantaran itu dadah telah diisytiharkan sebagai musuh utama negara sejak tahun 1983. Ini kerana penyeludupan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah memberi ancaman besar kepada sistem sosial, ekonomi dan keselamatan negara. Oleh itu, kita semua perlu berganding bahu dan bersepakat untuk memerangi dadah hingga ke akar umbi. Sesungguhnya, penyalahgunaan dadah adalah dilarang dari segi syarak dan undang-undang negara. Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI yang bersidang pada tahun 1981 dan 2006 telah memutuskan bahawa penyalahgunaan dadah dan semua aktiviti yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah seperti menanam, memproses, memiliki, menjual, mengedar, membeli ataupun membenarkan permis digunakan untuk bersubahat dengan penggunaannya adalah diharamkan. Pengharaman ini kerana ia boleh mendatangkan mafsadah yang lebih besar dan pelbagai kemudaratan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara, seperti menipu, menzalimi, memaki hamun, mencederakan, bahkan ada yang sanggup membunuh. Pengharaman ini juga adalah untuk menjaga akal, hifzul aql, dan menutup jalan-jalan kemusnahan, saddu zara'i, yang boleh menyebabkan kerosakan diri, kehancuran keluarga dan kemusnahan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 195 yang dibacakan di awal khutbah, yang bermaksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, realitinya hari ini jumlah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah semakin meningkat. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK melaporkan bahawa sehingga September 2022 jumlah penagih adalah sebanyak 129,092 orang. Dari jumlah itu 83.4% ataupun 107,633 orang adalah beragama Islam. Laporan sebuah akhbar bertarikh 31 Mei 2023 menyebut bahawa masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia berusia 19 hingga 39 membimbangkan kita apabila direkodkan sebanyak 500,353 individu terpalit dengan barang haram ini sejak 5 tahun lalu. Manakala kajian Institusi Keselamatan Awam KDN bersama UTM tahun 2023 pula mendapati dalam tempoh akan datang bahawa negara akan merekodkan 2.5 juta penagih dengan purata penggunaan 319,400 kilogram dadah yang dianggarkan bernilai 16 bilion. Lebih parah lagi, laporan satu akhbar pada 10 Julai 2023, dadah dijual semurah harga RM18 menerusi laman web gelap. Muslimin sekalian, marilah kita merenungkan bersama
apa yang akan berlaku sekiranya jumlah ini semakin bertambah. Isu yang lebih serius apabila anak-anak terbiar dan terlibat dengan penagihan, menyebabkan keluarga terancam, masyarakat berantakan. Peningkatan jumlah penagih dadah ini amat membimbangkan, yang boleh merosakkan generasi masa hadapan. Ibu bapa dan anak-anak yang terlibat dengan masalah penagihan dadah akan mengalami tekanan emosi seperti rendah diri, kemurungan dan berasa diri disisihkan. Kesan buruk daripada penagihan ini menyuburkan kes-kes jenayah pembunuhan. Sebagai contoh, pada tarikh 16 Januari 2022, kita dikejutkan dengan peristiwa seorang ibu telah dipenggal kepalanya oleh anaknya yang disahkan positif dadah. Ini antara kesan buruk akibat penyalahgunaan dadah. Pembunuhan yang berlaku menandakan suasana kehidupan masyarakat tidak sejahtera dan menakutkan. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan akan terjadinya salah satu keadaan di akhir zaman, iaitu berlakunya pembunuhan yang menggerikan dan amat berleluasa, yang diperingatkan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud masa berlalu pantas, kurangnya amal saleh, dicampakkannya sifat bakhil dalam hati, keluar fitnah sana sini, banyaknya al-harj. Sahabat bertanya, apakah itu al-harj ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, dahsyatnya pembunuhan dan banyaknya pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, pihak agensi sentiasa berusaha dan tidak berputus asa untuk melaksanakan pencegahan, penguatkuasaan dan merawat pulih individu penagih walaupun sudah hampir 40 tahun lamanya. Usaha ini tidak boleh dilaksanakan sendirian. Semua pihak mesti memainkan peranan dengan ikhlas dan bertanggungjawab dalam memastikan masyarakat bebas daripada dadah. Bantulah individu yang terlibat dengan memberi sokongan moral agar mereka segera mendapatkan rawatan dan pemulihan. Kita perlu menerima dan jangan sekali-kali menyisihkan mereka yang telah pulih, kerana mereka juga mampu memberi sumbangan kepada masyarakat. Ibu bapa perlu lebih serius dalam mendidik anak dengan menekankan kepada nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah memantau aktiviti anak-anak di samping memohon rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak tidak terlibat dengan apa sahaja yang terjerumus kepada ketagihan dadah. Penghayatan nilai agama dalam keluarga adalah diutamakan untuk membentuk anak menjadi manusia beriman dan berakhlak Islam dalam kehidupan seharian. Allah mengurniakan kebaikan dan kesejahteraan kepada ibu bapa yang berjaya menjaga anak-anak dengan amalan Islam dan terselamat dari ketagihan dadah. Kebaikan dan kesejahteraan ini adalah rahmat Allah, bukan sahaja di dunia beroleh keluarga bahagia, malah di akhirat ibu bapa dan anak-anak akan dihimpunkan bersama menikmati keindahan dan keseronokan dalam syurga, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 26 dan 27, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami selalu merasa cemas takut, iaitu daripada berlakunya derhaka kepada Allah. Maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufiknya serta memelihara kami dari azab neraka. Muslimin yang berbahagia, antara pengajaran daripada khutbah ini yang boleh dijadikan pedoman untuk dalam hidup kita ialah, yang pertama, umat Islam perlu sedar bahawa apa sahaja aktiviti penyalahgunaan dadah adalah diharamkan dalam Islam, kerana membawa kepada kemudaratan diri di dunia dan diazab dengan neraka di akhirat. Yang kedua, umat Islam adalah beriman dan berakhlak mulia serta sentiasa berdoa kepada Allah memohon rahmat dan taufiknya supaya terhindar daripada terjebak kepada ketagihan dadah. Yang ketiga, pemimpin, anggota masyarakat dan ibu bapa akan dipersoalkan di akhirat kelak jika membiarkan rakyat dan anak-anak terdedah kepada kebinasaan dan kemusnahan dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkannya. Surah At-Tahrim ayat 6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.